Baik, sambung syarat penjual dan pembeli yang ketiga. Dia ada 5 syarat. Barulah sah orang yang nak terlibat sebagai penjual dan orang yang nak terlibat sebagai pembeli di lapangan mesti memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, mesti dia ahli tabarruk. Syarat yang kedua, mestilah tidak ada paksaan ke atas penjual ataupun pembeli. Dan syarat yang ketiga, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, yang ketiganya ialah orang ataupun orang yang membeli mashaf. Ni dia yang ketiga, keempat, kelima ni dia penkhususan, dia spesifik kepada orang yang nak terlibat beli barangan mashaf. Orang yang membeli mashaf ataupun boleh baca dengan mishaf. Dia boleh baca mashaf, mishaf ataupun Quran itu. Atau Quran itu hendaklah ia orang yang membeli, hendaklah orang yang nak membeli Quran itu Islam. Syarat dia, orang yang nak terlibat dalam jual beli sebagai pembeli ataupun penjual, mesti dia Islam. Maka ni dia panggil tafriq, bagi kata syarat yang pertama, mesti orang yang nak membeli Quran itu mesti dia Islam. Maka tidak sah jika pembeli itu orang kafir sekalipun murtad. Sekalipun ni dia panggil ghayah, bagi kata kafir. Walaupun kafir itu kafir murtad sekalipun tidak sah. Kenapa? Kalau kafir biasa lagilah tak sah. Tapi kalaulah dia murtad wal'ayazubillah, Islam, kemudian dia murtad, dipanggil kafir. Kafir apa? Kafir murtad. Kenapa kafir murtad ni tetap dia tidak sah membeli Al-Quran, walaupun dia dia murtad? Ini khilaf lah. Ada setengah kata kalau kafir itu dia murtad, sah. Di sini ghayah bagi kata, ghayah nak menolak, ghayah li raddi, ghayah untuk menolak pendapat yang mengatakan sah orang kafir murtad beli. Tak sah jual Quran ataupun apa saja yang tulisan Quran kepada orang kafir ni. Kerana apa? Kerana dia terdedah kepada penghinaan. Jadi terdedah ataupun berisiko kepada menjatuhkan martabat Quran itu sendiri. Sebab tu tidak boleh nak memindahkan Quran itu pindah milik kepada orang kafir, tak boleh. Sebab tu dia tak boleh pembeli itu kafir. Sebab penjual nak pindah milik kepada pembeli, pindah milik melalui cara jual, tak boleh. Kenapa? Kerana syarak tidak membenarkan untuk memindah milik Quran kepada orang kafir walaupun ia murtad. Walaupun kafir itu kafir murtad. Kenapa? Kerana berisiko ataupun terdedah kepada bentuk penghinaan yang boleh menjatuhkan martabat Quran. Tak boleh. Itu dia punya ilah dia. Mereka, yang orang kafir ni, mereka tidak sah memiliki Quran, tidak sah memiliki Quran, atau apa jua ataupun apa sahaja yang tertulis padanya Quran, pada sesuatu tu Quran, pada sesuatu kitab tu Quran. Bukan saja Quran, bahkan apa saja tulisan yang ada di dalamnya Quran walaupun satu huruf, maka tidak sah dijual kepada orang kafir. Meskipun satu huruf yang ditulis dengan tujuan Quran.
walaupun satu huruf itu ditulis dalam buku dia itu, tulis dengan tujuan tulis Quran, bukan tujuan tulis azimat dan sebagainya, tidak. Macam contohnya, kita nak jual buku lain, kita nak jual buku nota kita. Tapi dalam buku nota kita ini, ada kita tulis di dalamnya satu huruf Quran, yang kita niat tulisan itu tulisan Quran. Bukan kita niat azimat dan kita niat zikir dan sebagainya, tidak. Tapi kita niat memang kita nak kepada Quran tulisan itu. Maka haram dijual. Lagi tidak sah dijual kepada orang kafir. Ataupun pertama Quran yang tidak sah walaupun jual pada orang kafir. Pertama Quran. Yang kedua yang tidak sahnya ialah hadis, walaupun hadis itu hadis dhaif. Yang ketiga pula ni dia nak sebut apa ni? Yang ketiga ni, ataupun di dalam ilmu lain yang ada mengandungi ayat Quran. Maknanya yang ketiga ni buku lain ataupun buku lain yang mengandungi di dalamnya huruf Al-Quran. Buku lain, buku nota ataupun buku nahu, buku sorof. Tapi ada di dalam buku tu tulisan Al-Quran. Juga tidak sah dijual kepada orang kafir. Ataupun di dalam ilmu lain yang ada mengandungi ayat Quran. Mana contoh ilmu lain? Seperti nahu, seperti ilmu nahu, sorof, mantiq, balaghah, ada di dalamnya Quran. Ataupun terkandung di dalam azimat. Terkandung tu ayat Quran itu di dalam azimat. Tak boleh juga. Azimat kita nak jual. Kecuali, ini pengecualian huruf Quran yang boleh dijual kepada orang kafir. Ini kena ingatlah ni, pengecualian ni. Yang lain tak boleh. Baik, kita buat kesimpulan dulu yang tak boleh. Yang tak boleh ni, sebelum kita tengok pengecualian yang dibolehkan, pengecualian ni memang kena ingatlah. Jadi isu fiqah ni yang kita kena hafal, kaedah dia, yang kita kena hafal syarat. Ini kena hafal lah, syarat kena ingat. Yang kedua, formula kena ingat. Yang ketiganya, pengecualian. Tempat-tempat yang pengecualian ni memang kita kena ingat. Untuk menguasai ilmu fiqah, kita terpaksa kena ingat pengecualian ini. Selain daripada kita kena ingat syarat dia, selain daripada kita kena ingat formula, dan kita kena ingat juga pengecualian. Benda yang dikecualikan, isu-isu yang dikecualikan. Jadi itu antara formula, antara cara untuk menguasai ilmu fiqh. Jadi cara nak cepat kita mengaji ni tak perlu masa lama. Nak dunia akhir zaman ni tak ada masa kita mengaji lama. Banyak masa lain kita nak buat benda lain. Jadi kita kena cari teknik, kena menguasai teknik cepat untuk menguasai ilmu fiqh. Kalau kita boleh belajar sampai 15 tahun, 20 tahun, terbaiklah. Jadi lama masa kita mengaji, dia akan lebih luas ilmu kita dapat. Cuma walaupun kita ada kesempatan lama belajar, dan bagi orang yang tak ada kesempatan lama belajar, maka kedua-dua golongan ini dia perlu menguasai teknik cepat untuk menguasai fiqh. Teknik yang pertama, dia kena hafal makna. Ini kita selalu tekan pelajar-pelajar di pondok. Kena menguasai makna. Kalau kata apa makna jual beli, kena tahu apa makna jual beli. Apa makna hutan, apa makna jual beli, apa makna hebah, apa makna sedekah, apa makna hadiah. Itu setiap takrif itu dia kena kuasai. Yang kedua, dia kena ingat syarat. Kalau tak ingat syarat, memang dia tak akan boleh lahirnya masyru'. Jadi syarat ini, benda untuk kita, syarat ni, dia panggil apa? Proses untuk terbentuknya hukum. Contohnya, kenapa tak sah jual beli secara online dalam mazhab Imam Syafi'i? Kenapa tidak sah? Kerana tak memenuhi syarat. Jadi syarat itu proses untuk lahirnya hukum. Sah ataupun tidak. Okey, lepas tu kena hafal syarat. Kita kena hafal syarat. Kenapa tak sah jual beli online? Jadi kita kena tahu, kena ingat syarat dia.
apa syarat yang tidak boleh dipenuhi di dalam transaksi secara maya. Apabila tak boleh penuhi, maka dia tak boleh untuk kita implement akad jual beli online dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi boleh, mazhab Maliki juga boleh. Maka dia kena akad alternatif. Itu kita kena tahu. Apabila tak boleh jual beli online, maka kita kena akad lain. Akad hebah boleh. Dan orang akan argue, kenapa nak hebah? Jual beli kan ada. Jual beli tak boleh. Boleh lah. Kita kena tahu untuk nak berdepan dengan isu-isu dan nak berdepan dengan orang yang tak berapa nak clear sangat dalam isu mazhab ni, maka dia orang panggil berkecamuk dengan 4 mazhab lagi. Dia cakap boleh tu sebenarnya dalam mazhab Hanafi. Boleh dia cakap itu dalam mazhab Maliki. Yang kita duk bincang ni fokus kepada mazhab kita. Itu pertama kuasai ta'rif, yang kedua kuasai syarat, yang ketiga sebab dia ialah kena kuasai kaedah. Dia ada kaedah-kaedah yang kita akan bagi. Kaedah ni untuk sebab formula ni untuk mudahkan kita ingat. Dalam formula ni dia terkandung beberapa isu. Dan yang keempat, dia kena, kita tak boleh ingat teori saja, tak boleh ingat teori ta'rif begini, tak boleh ingat syarat begini. Kita kena rangkumkan juga dengan isu. Sebab itu belajar fiqh kena nampak isu. Isu ni masuk kes, buat kajian kes, kena tahu kes. Jadi kena rangkaikan syarat kes, kena rangkaikan makna syarat kes dan formula. Dan terakhirnya kita kena ingat pengecualian. Setiap syarat itu dia ada beberapa pengecualian. Ini tertentulah, bukan semua syarat ada pengecualian. Baik, settle. Okey, sebelum kita nak tengok pengecualian sah jual kepada orang kafir walaupun ada huruf Quran, kita tengok balik ringkasan yang kata tak sah menjual beli, khusus yang tak sah jual beli pembeli orang kafir ini, yang tak sahnya kita jual apa? Tak sah kita menjual Al-Quran. Pertama. Ataupun yang kedua, tak sah menjual hadis walaupun hadis itu dhaif. Pertama tadi Quran walaupun satu huruf yang ditulis dengan niat Quran. Yang kedua hadis walaupun hadis itu ada dhaif, tak boleh jual kepada orang kafir. Yang ketiganya ialah, kalau ada kitab lain dia akan sebut, yang ketiganya disebut sebagai atharus sahabat. Ketiga adalah kisah sahabat, tak boleh juga. Kebanyakan ulama dalam kitab-kitab biasa dia akan sebut dua saja. Dia akan disebut Quran ataupun benda buku yang ada dalam yang ditulis Quran. Itu secara umum. Tapi detailnya dia lebih kurang ada 4. Pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiganya ialah atharus sahabat, iaitu kisah-kisah sahabat. Sebab sahabat ni juga ada kemuliaan, tak boleh nak beri kepada orang kafir. Tak boleh kita nak jual kepada orang kafir, sahabat. Tak kisahlah sahabat apa nama ni, mana-mana pun. Asalkan dia nama sahabat. Yang keempat ialah dipanggil sufiyah, atharus sufiyah, iaitu kisah-kisah para wali Allah. Ni detail lah dalam kitab biasa dia tak akan sebut. Sebab dia ada khilaf ni. Yang tak ada khilafnya ialah Quran dan hadis. Tapi kita detailkan, kita 4 kesemuanya kita sebut, iaitu Quran tak sah dijual, hadis tak sah dijual, kisah-kisah para sahabat juga tak sah dijual, dan yang keempatnya ialah kisah para wali Allah juga tidak sah dijual kepada orang kafir. Tak kisahlah apa tu Iman Baghdad ke, kita jual buku dia, tokoh, tiada kemuliaan. Baik, melainkan Mashaf, Quran, yang kedua hadis, yang ketiga kisah sahabat, yang keempatnya kisah para as-sufiyah, para wali Allah. Yang kelima ada satu lagi tadi, iaitu buku-buku agama yang ada Quran. Buku agama ada Quran di dalamnya. Buku fiqh ada Quran, buku tauhid ada Quran, buku pendidikan Islam di tingkatan 5 SPM, buku anak-anak kita belajar SPM, nama dia adalah pendidikan Al-Quran dan Sunnah, ada Quran di dalamnya. Buku tasawur Islam ada tulisan Quran di dalamnya, tak boleh dijual kepada non-muslim ataupun orang kafir. Pengecualian kecuali mata wang emas atau perak atau kertas yang ada bertulis padanya pada mata wang itu,
pada mata wang emas, mata wang perak atau mata wang kertas. Kertas tu mata wang, bukan kertas biasa. Duit ringgit lah contohnya. Emas atau perak atau kertas, yani atau mata wang kertas, fulus dipanggil. Dinar, dirham dan fulus. Fulus ni dipanggil mata wang yang dibuat selain daripada emas dan perak. Yang ada bertulis padanya pada mata wang tadi ayat Quran. Kalaulah emas ada tulis Quran la ilaha illallah, kalaulah perak ataupun dirham itu ada tulis la ilaha illallah, kalau kertas tulisan, kalau kita pergi di Arab, rial Arab ini, rial Saudi ni dia ada tulis la ilaha illallah. Rial Saudi dia ada tulis ayat Quran. Contoh, ringgit tak adalah, RM kita dia tak ada tulis Quran. Tapi kalaulah duit ringgit, duit kertas juga ada tulis, boleh tak nak bertukar dengan orang kafir? Boleh, kerana keadaan menhajati, yakni keadaan menjadi keperluan. Demikian itu, demikian hajat tu. Dan tiada diqasakkan Quran, dan bukanlah kita duit yang kita bertukar tu bukan kita qasak, kita qasak Quran. Jadi pengecualian yang dibenarkan untuk kita jual emas yang ada tulisan Quran, perak yang ada tulisan Quran boleh dijual kepada orang kafir. Kenapa? Kerana menjadi keperluan. Mata wang itu menjadi keperluan di dalam sistem pertukaran ekonomi kita hari ini. Baik, satu. Yang kedua ni juga termasuk sah menjadi keperluan juga, walaupun ada ayat Quran. Demikian juga, begitu juga ni wakazalika, sama juga. Sama juga ni sama dari sudut apa? Sama dengan apa? Sama dengan emas atau perak. Sama dengan emas ataupun perak. Apabila wakazalika ni sebagai tanda bahawa ada khilaf. Ni ada khilaf. Yang tadi tidak ada khilaf. Mata wang emas dan perak ni, pengecualian ini semuanya kata boleh. Semua ulama kata sah. Sah bertukar ataupun jual kepada orang kafir. Tapi selepas tu wakazalika dia tidak atau. Ini juga tempat-tempat yang kita kena tahu. Teknik-teknik bacaan yang kita kena tahu. Kenapa ulama tak buat atau, tak buat au, dia buat wakazalika sebagai isyarat bahawa selepas wakazalika itu isu ini ada khilaf. Ada ulama mengatakan tak sah. Yang kalau tadi semua ulama mengatakan sah kita jual dinar yang ada tulisan Quran, jual perak yang ada tulisan Quran, bertukar wang kertas yang ada tulisan Quran kepada orang kafir. Boleh. Isu ini ada khilaf. Demikian juga, sama juga dengan isu emas ataupun perak yang ada tulisan Quran. Apa dia? Atap rumah. Bumbun rumah. Bumbun rumah kita nak jual kepada orang kafir. Orang kafir pun dia nak buat rumah dia yang ada tulisan Quran. Boleh ke tidak jual? Ada ulama kata boleh. Ini dia khilaf. Ada setengah ulama kata tak sah bumbun rumah. Dia tak sama dengan dinar. Kan dinar ni memang menjadi keperluan sebagai alat penukaran dalam sistem ekonomi kita. Tapi bumbun rumah tak menjadi keperluan. Setengah ulama kata. Tapi setengah ulama kata menjadi keperluan juga. Sah. Itu dia ada khilaf. Sebab tu dia buah kazalika. Jika ada padanya, pada atap, pada bumbun rumah tu yang bertulis ayat Quran. Kenapa dalam kurungan tu? Kerana hajat dan tidak diqasakkan Quran. Kerana keperluan kita nak buat bumbun rumah. Tak nak cari yang lain. Padahal berkenan bumbun yang cantik ni ada tulisan Quran. Ukiran Quran. Bumbun rumah kita ni, atap rumah kita ni. Baik, sah dijual kulit mishaf. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, lain. Ini lain, ni isu lain pula. Jadi dia mubtada barulah. Sah dijual kulit mishaf. Kulit mishaf yang macam mana? Yang telah bercerai daripada mishaf. Kulit Quran yang bercerai. Sah dijual.
kepada orang kafir. Kenapa sah? Kerana itu bukan Quran. Itu bukan Quran. Itu kulit. Sekalipun haram atas orang yang berhadas menyentuhnya. Itu isu lain. Orang yang hadas sentuh walaupun dah bercerai daripada Quran, haram juga. Sehingga selagi mana nama misahaf Quran, walaupun dah bercerai, haram sentuh juga, tapi sah juga. Habis. Bagaimana tidak sah orang kafir membeli Quran. Orang kafir tak boleh beli Quran. Apabila dia tak boleh beli Quran, begitu juga tidak sah wakilnya. Tidak sah dia nak wakil kepada orang lain. Ni kita akan belajar akan datang isu wakil. Wakil ni banyak. Kena tahu wakil ni. Kita duduk di asrama. Kita di asrama ni banyak isu muamalat yang kita kena jaga. Orang duduk di pondok. Ada isu wakalah. Apa maksud wakalah? Wakalah ni kita memindah kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu perkara bagi pihak kita. Dia panggil wakalah. Wakil. Orang Melayu panggil apa wakil ni? Minta tolong. Boleh tak minta tolong pergi ambil air kat aku? Tu wakil. Boleh tak minta tolong ambil kasut aku? Tu wakil. Jadi wakil ni dia ada yang sah, ada yang tidak sah. Apabila tak sah wakil, haram kita wakil. Contoh dia, asrama ada orang yang belum balik. Apabila belum balik, tak sah kakak-kakak senior suruh adik yang belum balik wakil mengambil sesuatu benda. Tak sah, haram. Walaupun dia pergi ambil, haram. Tu kena jaga kita muamalat di asrama. Contohlah adik ni baru tingkatan 1. Tingkatan 1 ni ada tak wali lagi. Contohlah yang tak balik, yang dah balik okeylah. Tak balik. Dah tahid lagi? Belum. Mana belum balik lagi lah. Jadi kita minta sekejap-kejap kita boleh tak tolong akak pergi ambil buku? Boleh tak tolong akak pergi ambil sabun? Boleh tak tolong akak pergi beli ni? Tak sah. Orang yang belum balik tak boleh kita nak wakilkan, tak sah. Ini tempat-tempat yang perlu kita elak. Walaupun dah jadi budaya. Budaya hari ni. Hari ni kita hantam aja. Budak yang belum balik panggil, dek, meh. Pakcik nak minta tolong ambil selipar pakcik. Jauh lah, pakcik tak larat. Mana? Selipar pakcik duduk depan masjid atas tangga tu. Dia ambil. Budak ni tak balik, haram. Tak sah. Walaupun dia ambil, tak sah perbuatan tersebut dan haram kita termasuk mengerah kudrat orang yang tidak dibenarkan oleh syarak. Walaupun dia kata, tak apa pakcik saya tolong. Sedangkan dia belum balik. Tak boleh. Jadi Islam ni sangat menjaga isu panggil penganiayaan dan kezaliman. Mengambil kesempatan kata orang lain yang tidak dibenarkan. Jadi itu dia wakil. Jadi wakil ni kita ingat syarat nak wakil kepada orang lain, kita kena mampu buat. Kita kena mampu buat. Kalau kita tidak ada kuasa untuk buat, tak sah wakil kepada orang lain. Jadi isu ni, kenapa orang kafir tak boleh nak wakilkan beli Quran kepada orang Islam? Kenapa? Kerana orang kafir itu, dia tidak ada kuasa untuk membeli Quran. Dia tidak sah membeli Quran kerana dia orang kafir. Maka apabila tidak sah membeli Quran kerana dia kafir, dia tidak sah juga mewakilkan kepada orang lain. Jadi banyaklah isu wakil ni. Kadang-kadang dia ni tak sah, tiba-tiba dia nak wakil pada orang lain. Maka tak boleh. Dia boleh buat. Cuma dia tak nak buat. Ataupun dia tak berapa nak cekak nak buat. Maka dia wakil pada orang lain. Kenapa wali sah dia wakilkan akad nikah anaknya kepada imam? Kerana dia ada kuasa, ada wilayah. Cuma dia tak berapa berani nak buat, tak berapa cekak nak buat, dia wakilkan kepada imam. Sah. Tapi kalau dia tidak ada wakil, tidak ada wilayah, tidak ada kuasa untuk akad nikah anak dia, kerana dia bukan wali, maka tidak sah dia wakil kepada orang lain. Tidak sah wakil pada orang lain. Baik. Dan orang yang menerima wakil itu, kena tengok. Macam kita cerita tadi. Kita sah untuk wakil, tapi orang nak terima wakil tak sah. Kenapa? Budak. Maka tak sah wakil. Wakil ni makna tolong buat bagi pihak kita.
Sebab tu orang Melayu kata, boleh tak tolong saya, boleh tak tolong saya pergi beli ni. Itu maknanya wakil kepada dia untuk beli bagi pihak kita. Jadi orang yang menerima itu, dia panggil, orang yang menerima urusan kita itu, dia itulah sebagai wakil kita. Menepati dengan kita. Dia buat itu, apa yang kita buat, dia buat. Sebab tu dia kena tahu cara. Kalau kita nak jual beli, pastikan wakil kita sah jual beli. Jangan kita wakil pada orang yang tak sah jual beli. Haram. Kita kena tahu dulu. Contoh kita nak wakil. Pandai tak jual beli ni? Pandai? Okey, baru kita sah wakil. Kena tahu tata cara dia. Sebab dia nak buat seperti mana kita buat. Kita pandai jual beli. Tapi wakil ni yang nak jual bagi pihak kita, kita tak tahu dia pandai ke tidak, tak boleh. Kena tanya dia. Boleh tak? Ataupun pandai tak jual beli? Sebab tu di asrama kita kena jaga dua benda. Pertamanya, pastikan kita ni boleh buat, baru kita sah wakil. Yang kedua, kita kena jaga orang yang nak terima wakil kita ni sah ke tidak. Kalau dia balik, sah. Baru pertama. Yang kedua, dia tahu tak tata cara untuk nak buat benda yang kita nak buat. Tahu, baru sah. Jadi, pertamanya diri dia tu kena sah dulu. Yang keduanya, dia kena tahu apa yang nak buat. Sebab tu, kalau diri dia tak sah wakil. Kalau dia buat pun, tak sah. Contohnya, dia tak balik, tiba-tiba kita suruh dia. Baru tingkatan 1, kita dah senior. Panggil, dek, boleh tak tolong akak? Tolong apa, dekat? Tolong pergi ambil barang akak tingkat 4. Akak duduk bawah, akak tak larat, dah tua akak. Dah tingkatan 1, muda lagi. Naiklah. Bukan ragging, dia tak ragging. Dia tak ragging. Tapi, dia minta tolong. Adik junior ni umur berapa? Umur tingkatan 1 lah. Umur apa tingkatan 1? 12. Siapa ingat? 13 kan? 13 ni ada yang tak balik. Contoh sajalah. Kalau dah balik, okeylah, tak menjadi isu dah. Kalau tak balik. Kalau dah tak balik, kalau dah balik tak jadi isu. Ni belum balik. Kita nak bagi contoh belum balik. Dia tak haid lagi. Tu kena tanya, adik dah balik dah? Apa tu balik tu? Dia pun tak tahu balik apa. Haid dah lagi. Apa dia haid tu? Dia pun tak tahu haid. Pernah. Sebab apa? Parent dia pun tak pernah ajar haid. Period. Saya belum datang lagi. Dia tak kena haid. Hari ni. Dia kena tukar bahasa Inggeris. Istilah agama dah hilang. Baik. Kalau dia kata saya tak datang period lagi. Okey. Maknanya dia tak boleh wakil pada dia. Kalau kita buat juga haram. Islam tidak membenarkan untuk mengerah kodrak pada orang yang tak sepatutnya. Kenapa? Kerana wakil ni dia termasuk, kita akan belajar akan datang, wakil dia termasuk salah satu akad tabarruk. Maksudnya untuk menghasilkan pahala. Macam kita tolong orang, tu dia panggil tabarruk. Begitu juga wakil. Wakil ni kita membantu orang tanpa charge, tanpa bayaran. Tak charge apa pun. Tolong pergi ambil selipar dia, tolong pergi ambil. Kita semata-mata apa? Semata-mata untuk nak pahala. Maka orang yang belum balik, dia tidak ada taklif, tidak ada dosa pahala. Sebab tu tak boleh untuk kerah tenaga dia. Dia buat pun bukan ada pahala atas dia. Tak ada pahala pun. Melainkan pengecualian. Ini pengecualian. Bukan kita, orang lain. Melainkan yang boleh menyuruh, menyuruh orang belum balik ini adalah dua golongan. Pertamanya ialah ibu bapa dia. Boleh suruh walaupun anak dia tak balik lagi. Boleh suruh kerja. Yang kedua, guru dia. Dengan niat untuk latih. Bukan untuk ragging. Untuk latih. Ragging haram. Kenapa guru dia ni, anak belum, student dia belum balik. Darjah 1, darjah 2, darjah 3. Tapi dia suruh tu, dia suruh ni, dia suruh sapu sampah. Dia suruh ambil buku dia. Kalau suruh dengan niat latihan, tarbiyah, boleh. Tapi ada hak dia. Ini guru pun dia kena tahu lah. Kalaulah sampai budak, bukan nak ajar dah ni, tapi dah lebih daripada ajar. Lebih ajar, lebih latih dah. Latih ni 2-3 kali boleh lah. Ni asyik turun naik orang yang sama. Saya ngeletih budak tu, naik turun tingkat 1, naik tingkat atas. Bilik guru duduk tingkat 4. Orang yang sama, tak boleh. Haram. Jadi, sekadar latihan tarbiyah dibenarkan guru. Dan orang lain daripada guru, tak boleh. Kita kawan saja. Kita senior, tak boleh nak suruh junior. Tak boleh ranking dia. Tapi kalaulah dia dah balik, boleh. Sekiranya dia redha. Kalau dia tak redha, kita paksa juga, tak boleh lah. Itu sama lah, siapa-siapa pun. Haram. Itu antara, wakil.
Dan yang kedua yang banyak berlaku di asrama yang kita kena alert, kita orang-orang yang belajar muamalat ni, saya selalu sebut ke anak-anak saya, walaupun dia orang tak beramal kadang-kadang, iaitu isu menggunakan barang kawan-kawan. Jadi barang kawan, dia tak boleh guna tanpa minta izin. Guna ubat gigi kawan, guna shampoo kawan, guna sabun mandi kawan, tak boleh. Kena minta izin baru guna. Tak boleh pinjam, tak boleh. Pinjam dulu kawan kita je pinjam. Jadi dia pelajar ni, dia mula belajar kesalahan daripada kecil lagi. Boleh tak aku pinjam ubat gigi? Pinjam apa? Ubat gigi tak sah dipinjam. Jadi kena tahu barang yang sah dipinjam, barang tidak sah dipinjam. Kita akan belajar akan datang. Tajuk dia ba'ariyah. Tajuk pinjam. Jadi orang yang sah kita beri pinjam. Orang yang sah kita pinjam. Kalau dia tak balik, tak boleh pinjam. Tak boleh berhutang dengan dia. Kalau ubat gigi, dia tak sah pinjam. Dia kena berhutang. Bayar dengan ubat gigi, atau bayar dengan benda lain lah. Sabun mandi, tak sah diberi pinjam. Kenapa? Kerana habis ain. So, yang benda yang sah diberi pinjam ni adalah kerana ta'rif pinjam. Kita akan belajar makna pinjam. Pinjam ni mengembalikan ain yang asal tanpa mengurankan. So, apabila kita kembalikan balik ubat gigi, dah separuh hilang, maka tak sah. Lepas tu nak buat macam mana? Kena minta. Boleh tak minta guna? Ataupun dia panggil, boleh tak hebah kat aku sikit? Dia izin. Sah? Dia panggil, kita minta hebah. Minta dia hebah kepada kita. Ini tentang yang kena belajar di asrama. Kena mula budayakan seawal yang mungkin terma muamalat. Boleh tak saya minta hebah sedikit ubat gigi? Boleh tak saya hebahkan shampoo sedikit? Boleh tak minta hebah shower sedikit nak mandi? Boleh. Melainkan kita, kawan kita, dia orang kaya, bapak dia lah kaya, bukan dia kaya. Bapak dia bagi shower satu botol besar. Bapak dia kata, pergi letak dalam asrama. Letak dalam bilik mandi. Apa nama benda tu? Nama dia lah barang ibahah. Barang ibahah boleh siapa pun pakai. Tapi pakai dalam bilik aja, jangan bedah sampai keluar. Walik tadi haram. Barang ibahah ni dibenarkan guna dalam bilik mandi sahaja kadar keperluan. Jangan guna melampau-lampau. Mentah-mentah lah shampoo orang bagi. Shampoo berjam-jam. Dia guna. Tak boleh. Dia haram. Kadar keperluan sahaja. Baik. Itu isu-isu yang perlu kita jaga ketika kita di asrama. Baik. Kenapa tidak sah orang kafir mewakilkan kepada orang Islam beli Quran? Kerana diri dia tidak sah membeli. Maka dia tidak sah wakilkan pada orang lain. Bagaimana tidak sah orang kafir? Sebagaimana tidak sah orang kafir membeli Quran, begitu juga tidak sah wakilnya, tidak sah dia mewakilkan kepada orang lain membelikan untuknya, untuk orang kafir, sekalipun wakil itu orang Islam. Walaupun bukan dia wakil pada orang kafir, tapi dia wakil kepada orang Islam juga tidak sah. Kenapa? Kalau Islam beli sah, tapi dia beli bagi pihak orang kafir, itu yang tidak sah. Tetapi ni istidrak kata, kalau orang Islam nak jadi wakil pada orang kafir tidak sah. Tapi kalau orang kafir nak jadi wakil pada orang Islam, sah pula. Dia terbalik. Kalau orang kafir beli bagi diri dia, tak sah. Orang kafir ni dia kawan rapat kita. Dia tak sah beli Quran. Walaupun dia kata, aku beli ni, aku nak baca Quran ni, nak belajar, nak masuk Islam. Tak boleh. Ada cara lain. Tak sah beli. Melainkan yang sah lah kita beri pinjam. Pinjam sah. Bukan beli, bukan jual. Pinjam. Sebab apa? Sebab pinjam bukan pindah milik. Tapi pinjam ini dia panggil apa? Dia panggil kita benarkan untuk dia milik manfaat dan dia hantar balik. Dia milik manfaat saja. Tapi dia boleh jadi wakil. Itu terbalik. Dia tak boleh beli bagi diri dia, tak boleh. Tapi dia boleh jadi wakil pada orang Islam. Orang Islam ni nak pergi beli, tak sempat nak beli Quran, ataupun tak pandai nak beli. Tapi orang kafir ni belajar pandai jual beli. Kafir cakap pada kita lagi. Lepas tu kita pergi balik kampung. Kalau beli dengan orang kafir, hebat lagi pada kita. Orang kafir ni siap ada jual beli.
Oh, orang Islam tak ada hilang habis jual beli. Orang kafir ni siap cakap. Saya jual cakap kat Melayu saya jual Cina belah Kelantan, Cina otai-otai. Bukan muda sama macam kita juga. Ni otai-otai ni. Siap dia cakap, saya jual ni sana orang Siang sana. Orang Siang dengan orang Cina belah kampung tu, dia panggil mek dengan awel je. Awel, ni mek jual ni. Dia mek tu dia lah. Kalau dia orang tua, Cina tua ni dia panggil mek je. Cina tua. Ni mek jual dia peringat kita. Kita pula tak nak jawab saya beli. Terbalik. Dia kena mengajar pula kita muamalah. Terbalik kok habis. Oleh kerana kita ni tak pandai membeli, kita wakil pada orang kafir. Beli. Boleh. Sah. Dia wakil pada kita. Dia menjadi wakil pada kita. Dia yang tak sahnya beli untuk diri dia. Tetapi sah orang kafir jadi wakil membelikan Quran untuk orang Islam. Sah. Cuma tu jaga. Cuma dia orang kafir tu sendiri tidak boleh menyentuh Quran. Beli boleh, maksudnya ijab dan qabul boleh. Tapi qabak tak boleh. Qabak tak boleh. Ketika qabak, tak boleh sentuh ketika qabak. Qabak tu mana serah menyerah dengan perbuatan. Apabila dia tak boleh nak sentuh, kenalah yang berwakil itu sendiri mengambilnya. Kenalah orang Islam yang wakil pada dia tu yang ambil. Orang lain tak boleh. Baik. Habis. Tentang membaca. Habis. Ini di isu tambahan. Isu tambahannya membaca. Baik. Apa hukum pula kalau orang kafir dia tak boleh beli Quran? Dia tak boleh beli hadis walaupun hadis dhaif. Dia tak boleh beli kisah-kisah sahabat. Dia tak boleh beli atharus sufiyah, kisah-kisah para wali Allah. Tak boleh beli. Apa hukum pula dia baca Quran? Ni isu dulu 2-3 tahun lepas. Kalau tak ada ilmu ni, jadi kita tak tahu. Kita duk membiarkan orang kafir membaca Quran tanpa ada cegahan daripada orang Islam. Sebab kita tak tahu hukum. Tentang membaca Quran diluluskan, dibolehkan, diharuskan, tak wajib, larang dia. Diharuskan, ini diluluskan, dibolehkan orang kafir membacanya jika. Tapi ada jika. Ni kena jaga. Kalau masih ingat lagi 2-3 tahun lepas, 2-3 tahun lepas isu dalam politik negara kita, ramai orang-orang kafir membaca ayat Quran ketika berceramah dan ditujukan kepada orang Islam. Walaupun berlainan politik. Kita bukan nak sebut isu politik UMNO ataupun PAS, tapi kita nak sebut hukum. Bukan kita kena menegakkan hukum walaupun bukan parti kita. Jangan kerana parti itu parti kita, maka hukum tak sama dengan selera kita, kita senyap. Tak boleh. Jadi dia ada hukum orang kafir membaca Quran. Apa hukum dia? Boleh orang kafir baca Quran jika ni ada harapan orang kafir itu memeluk agama Islam. Kalau kafir itu ni kita nampak dia ni lembut, ada harapan untuk dia masuk Islam. Maknanya dia baca ini dengan kesedaran dia dan risiko ataupun orang panggil cerah harapan untuk dia masuk Islam. Boleh dia baca. Tak perlu kita larang. Tak perlu orang Islam melarang, tak perlu kerajaan Islam melarang dia. Boleh dia baca. Tapi kalaulah dia ini tidak ada harapan untuk masuk Islam, tengok dia pun kerah kepada Islam, maka haram kita membiarkan dia membaca Quran. Dahlah baca Quran tuju pada orang Islam. Walaupun orang Islam itu fasik, tetap tetap tinggi, mulia, lebih jauh daripada orang kafir. Jangan kita kata orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang fasik. Itu orang tak mengaji fiqh. Kalau orang cakap tak mengaji fiqh, dia marah. Tak kisahlah siapa pun parti kita. Jangan parti kita senyap, tak boleh. Ni tidak ada orang yang nak menegur dalam parti. Bahaya ayat tu. Sebab dia kata orang kafir yang jujur, amanah, integriti lebih baik
daripada orang Islam yang fasik. Nampak tak? Kalau kita sebutkan, itu umum lah. Kalau kita sebut contoh kan, nampak sangat. Dia lupa fasik dengan kafir. Dia lupa. Fasik dengan kafir. Dia lupa. Tak amanah dalam mengurus negara. Makan duit rakyat. Maka hukum dia fasik. Hukum dia yang memberi hukum fasik. Dia tak tahu fasik ni apa dia. Bukan maknanya dia makan rasuah, dia menzalimi rakyat. Bukan maknanya itu salah satu semata-mata indikator untuk menghukumkan fasik. Tidak. Dia tak tahu takrif fasik. Ada perkara haram dia buat, tapi tak fasik dia. Ada juga. Sebab fasik ni, orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar dan mengekalkan dosa kecil. Itu fasik. Dia tidak menganiaya, tak menzalimi rakyat. Dia mentadbir bagus. Amanah, jujur, integriti. Tapi fardu ain tak lepas. Fasik dia. Walaupun dia pemimpin, walaupun dia parti Islam. Parti kita lah. Kita menyokong parti Islam. Bukan PAS. Kita sebut parti Islam seolah-olah ada satu je. Memanglah. Sebab tu saya apabila cakap politik, kawan-kawan saya ni dia tak kenal latar belakang kita. Dia kata ustaz tu tak nak sebut pasal politik dia. Nak ceramah betul je hukum, tak nak sebut. Dia tak tahu. Dia tak tahu sejarah kita. Kita lahir di dalam politik, dibesarkan dalam politik, belajar pun ilmu politik, segala-galanya politik. Tu kata orang yang tak tahu ni bahaya juga. Dia nampak kita ni bodoh sangat dalam politik. Dia nak kita ceramah, semua kena sebut parti. Walhanya kita dibesarkan saya menetah dalam politik. Ayah saya sebagai pemimpin peringkat cawangan sampai ke peringkat kawasan Rata Panjang, cuma tak jadi calon je. Dan saya pun daripada kecil lagi, cawangan pemuda sampai dah Rata Panjang, pemuda, cuma tak jadi calon juga. Kan? Kat pemuda je. Lepas tu keluar Kelantan, barulah tidak terlibat dalam politik. Jadi orang yang kata, ramailah kawan-kawan saya sampai sekarang ni, dia tak puas hati dengan saya. Dia kata, tak ada. Mengajar pun tak sebut, buat posting pun dah. Dia nak posting pun kena ada posting yang politik. Ni dia main posting nego je dia kata. Boy, kejar dunia. Itulah orang-orang yang tidak matang di dalam politik dia. Jadi tak boleh tegur lah. Apabila kita tegur, dia marah. Baik, itu dia fasik. Walaupun dia pemimpin Islam, tetapi dia tak lepas hal ehwal fardu ain. Maksud dia meninggalkan perkara yang wajib. Apa ni perkara wajib? Menuntut ilmu fardu ain itu wajib hukum dia. Tiba-tiba ditinggalkan wajib. Ilmu fardu ain dalam fiqh wajib. Ilmu fardu ain dalam akidah wajib. Ilmu fardu ain dalam tasawuf wajib. Ketiga-tiga bidang ilmu itu wajib, tapi dia tinggalkan, dia tak belajar. Walaupun dia jujur, walaupun dia amanah, tapi amanah dan jujur yang tidak sebenar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Baik. Hukum dia, hukum orang kafir membaca Quran dibolehkan jika ada harapan ia orang kafir itu memeluk agama Islam dengan dipahamkan kandungannya kandungan Quran, dan jika tiada harapan hendaklah, ini wajib, tak ada harapan pun, bahkan dia anti kepada Islam pun, hendaklah dilarang ia membaca Quran. Tak ada harapan, tapi hari ini 6-7 tahun lepas dia baca Quran, hari ini tak perlu agama Islam lagi, bahkan sampai hari ini dia duduk lawan Islam. Siapa dia? Tak payah sebut nama lah. Haram kita benarkan dia baca Quran, walaupun dia kata qala Allahu Ta'ala. Ya, baca dia. Man ra'a minkum munkaran. Dia ajar kita supaya cegah perkara munkar. Rasuah berlaku, dia kata, secara bermaharaja laila. Dia pun hantam juga, kena sapu projek lebih kuat juga. Baik. Ini hukum membaca Quran. Tak boleh. Bahkan kata ulama,
Kalaulah kita tak berani nak tegur dia ketika dia baca Quran atas pentas, wajib kita tinggalkan majlis itu, haram. Termasuk kita bersubhat, berada di atas pentas, dalam pentas yang sama, dia baca ayat Quran, kita tak larang dia, kita tak cegah dia, dan kita tak mampu nak cegah, maka kita kena tinggalkan majlis tersebut. Tu. Habis. Seperti ini juga penutup. Seperti ini juga kitab-kitab hadis dan kitab-kitab agama yang lain. Baik, kita buat kesimpulan sebelum kita baca yang terakhir, iaitu yang keempat, belum terakhir lagi. Kita baca syarat yang keempat. Kesimpulan syarat ketiga, syarat sah jual beli ataupun syarat sah penjual. Syarat sah penjual dan pembeli dipanggil. Apa syarat yang ketiga? Syarat ketiga, mesti pembeli itu Islam bagi mereka yang nak membeli Quran. Tidak sah menjual kepada orang kafir. Apa yang tidak sah kita jual kepada orang kafir? Pembeli. Orang kafir itu pembeli. Sekiranya pembeli ini orang kafir, tidak sah menjual. Pertamanya ialah Quran, walaupun satu huruf. Yang keduanya hadis, walaupun hadis dhaif. Yang ketiganya ialah kisah-kisah para sahabat. Yang keempatnya ialah kisah-kisah para wali Allah Ta'ala. Yang kelimanya, buku yang mengandungi ayat Quran walaupun satu huruf. Tak sah. Walaupun buku itu pendidikan Islam. Ada ayat Quran banyak. Walaupun buku itu nama dia Tasawur Islam. Banyak ayat Quran. Walaupun buku itu bahasa Inggeris, tetapi ada dalam ayat itu, ada dalamnya ayat Quran. Tidak sah buku bahasa Inggeris yang mengandungi ayat Quran dijual kepada orang kafir. Biar ada satu lagi. Ini dan kitab lain. Ini dia khilaf. Yang tadi yang umum yang perlu kita ingat. Ini tambahan saja. Ada tersebut di dalam kitab Syiriani bagi Syekh Abdul Syiriani ala Tufah. Ini kitab yang lama juga, yang jarang hari ni payah nak dapat kitab ni. Syiriani ala Tufah, Syekh Abdul Hamid. Apa yang disebut oleh Syekh Abdul Hamid di dalam kitabnya Syarah bagi Tufah Syiriani, dia kata haram menjual kitab-kitab yang ada kisah-kisah sahabat dan kisah-kisah wali Allah. Haram dijual kepada siapa? Kepada ahli bid'ah. Dalam kitab ni sebut direct dia bagi contoh. Seperti contoh dia, seperti menjual kitab Tazkiratul Auliya. Tazkiratul Auliya, kitab mengumpulkan para wali Allah. Dijual kepada siapa? Dijual kepada Wahabi. Dan Syiah. Tidak sah. Ni berani penulis ni. Ni kitab tua lah. Payah nak dapat. Ni saya nakal daripada tuan guru saya. Daripada kitab dia. Saya pun tidak ada kitab ni. Syiriani ala Tufah ni. Tuan guru adalah. Antara yang jelas disebut oleh pengarang ini. Contoh yang tidak sah ialah menjual kitab Atharus Sufiyah. Ataupun contoh dia Tazkiratul Auliya. Jual kepada Wahabi dan Syiah. Tak sah. Kenapa? Kerana Wahabi bukan dia terima wali-wali ni. Tawassul kepada wali pun Wahabi antara firqah ataupun pahaman Wahabi tidak boleh tawassul kepada orang yang dah mati. Maka tidak sah kita jual buku-buku kepada ahli bid'ah. Buku-buku Atharus Sufiyah. Kenapa tidak sah juga? Inilah yang sama. Iaitu menjatuhkan standard ataupun dia panggil martabat kisah sahabat dan kisah para wali ini. Kenapa? Kerana dia tidak memuliakan. Wahabi ini dia tidak iktiraf para awliya dan para sahabat-sahabat ini, maka tidak sah. Ini khilaf lah. Yang biasa ni okey sah. Ini tambahan saja. Baik, kita terus kepada syarat yang baru sebelum kita nak break pukul 12 lah. Kita break 12 suku paling lewat. Baik, syarat yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Baik, yang keempat. Dia ada 5 saja. Yang keempat, kelima ataupun ketiga, keempat, kelima ni dia panggil syarat khusus barang yang nak jual. Kalau barang tu Quran, maka pembeli dia mesti Islam. Kalau barang dia tu hamba, mesti pembeli dia itu
mesti pembeli itu Islam. Tak boleh jual hamba kepada orang kafir. Kalau syarat itu senjata, ini isu jual senjata. Kerajaan ni, kerajaan Islam, dia nak jual senjata boleh tak nak jual kepada negara kafir? Tak boleh. Tu ada syarat dia. Yang ketiga, yang keempat, qala al-musannif rahimahullah taala, orang yang membeli sahaya. Kalau barang itu sahaya, barang saya, orang yang membeli sahaya. Tu bahasa lama. Bahasa kita dia panggil saya. Tu kita kena tahu dia punya asal usul bahasa. Bahasa ni, terjemahan saya ni, dia panggil dalam orang Melayu kita ni dia lemah lembut. Dia panggil, dia tak bahasa kasar, dia bahasa lembut. Bahasa kasar saya ni akulah. Tapi terjemahan dia bukan aku, dia lain. Dia memperbahasakan aku itu dengan saya. Gelaran dia. Saya itu gelaran. Gelaran apa? Gelaran kepada status dia. Status kita ini, status manusia ni ada dua. Ada hurrah, merdeka, dan keduanya ada hamba. Apa maksud hamba? Hamba ini dia berada di bawah kekuasaan majikan dia. Itu dipanggil hamba. Kita ni, kalau hamba, dia berada di bawah wilayah, di bawah pemerintahan, di bawah kekuasaan, di bawah pengendalian tuan kita. Tuan kita apa? Tuan kita majikan kita. Orang yang beli kita. Orang yang dapat kita. Maka status manusia ini, yang pertamanya hamba, berada di bawah kekuasaan pengurusan orang lain. Status yang keduanya hurrah, merdeka daripada penguasaan orang lain. Itu nikmat sebenarnya. Nikmat kita ni, kalau orang yang merdeka ni, nikmat kemerdekaan diri itu adalah nikmat yang besar. Selepas daripada itu, nikmat kemerdekaan tanah air pula. Nikmat yang kedua selepas memerdekakan diri. Baik. Kalau dia hamba, maka segala urusan diri dia bukan dia yang kelola. Dikelola oleh tuan dia. Apa dia? Tuan dia kena makan minum, tuan yang handle. Pakaian, tuan yang handle. Tempat tinggal, tuan yang sediakan. Zakat, tuan yang keluarkan. Harta benda tak boleh milik sendiri. Itu dia panggil hamba. Hamba ni dia tak boleh milik harta sendiri. Dia buat kerja tak wajib bayar. Tak wajib bayar. Kalau bayar pun tak sah. Contohlah, kita ada hamba, kita beri pinjam kepada kawan kita. Kawan kita kata, Allah tak larat nak buat kerja. Dia kata, rumah tak ada pembatu. Nak beli hamba tak mampu, mahal hamba ni. Boleh tak pinjam hamba engkau? Dia kata, pinjamlah sehari nak tolong-tolong buat kerja rumah aku. Boleh? Kita kata, bolehlah aku hantar seekor hamba. Aku banyak hamba. Ada 2-3 ekor hamba rumah. Hamba pula rajin-rajin. Dah lah rajin. Kuat pula tu. Panggil badan sado-sado. Tu mahal hamba kita. Seekor hamba 50k. Mahal lagi dengan kancil tu. Jadi kita pun bagi dia pinjam. Bagi kawan kita pinjam 1 hari. Dia hamba barang macam status dia separuh orang, separuh harta. Apa makna separuh orang? Hukum manusia ada atas dia. Apa maksud separuh harta? Hukum harta ada atas dia. Sebab tu sah dijual beli. Separuh harta dan separuhnya orang. Tu. Jadi, kita bagi pinjam. Apabila kita bagi pinjam, maka kita benarkan untuk kawan kita ni suruh buat apa pun. Sebab buat macam hamba sendiri. Maka dia macam kita pinjam kereta lah. Dia pun suruh hamba kita ni, dia suruh buat kerja apa, tiba-tiba dia bagi duit. Tidak sah dia milik duit. Duit itu hamba kena bagi balik pada kita. Seolah-olah dia beri duit itu kepada kita. Dia tak boleh. Walaupun dia yang kerja. Itu hamba. Hamba ni kerja untuk membantu kita. Apa saja dia kerja, kalau kita suruh, wajib dia buat. Wajib dia macam anak aja. Hamba ni macam anak. Anak apabila bapa suruh, wajib buat. Dan bapa tak wajib bayar upah pada anak. Melainkan balik. Apabila dia balik, apabila kita suruh dia minta upah, ketika tu sah kita bayar upah. Tapi kalau tak balik, dia minta upah, tak sah. Kita bagi pun tak sah. Dan tak wajib kita bayar upah.
Hamba begitu juga. Hamba, apabila kita suruh, wajib hamba itu taat kepada Tuhan dia. Sekiranya di luar apa yang dia mampu. Wajib taat. Haram sekiranya hamba tak taat kepada Tuannya. Perkara yang wajib dia taat. Sama dengan anak. Apabila dia buat kerja, kita tak wajib bayar, dan kalau kita bayar, dia tak boleh pegang duit. Kalau anak yang balik, dia merdeka, kita bagi duit, sah. Tapi hamba, walaupun dia ini dah balik, kita bagi duit, tak sah dia pegang duit. Tak boleh hamba. Duit, kenapa? Kerana pengelolaan semua diri dia ini diuruskan oleh Tuan dia. Itu dia panggil hamba. Baik. Orang yang membeli sahaya, dia asal dianya ialah sahaya ni panggilan dulu. Kan panggilan kita sekarang ni dia panggil saya lah. Saya ni. Maksud apa? Hamba. Hamba apa? Hamba Tuhan. Kita ni dah sekarang ni hamba Tuhan ni. Bukan hamba orang lain dah. Bukan hamba abdi. Orang yang membeli sahaya, yang Islam. Kalau saya kafir tak apa. Saya Islam. Yang Islam atau yang murtad juga disyaratkan ianya Islam. Ianya orang yang nak membeli tu. Orang yang nak membeli hamba ni, sama ada status hamba tu Islam ataupun murtad, tetap dia kena syarat, mesti orang yang nak beli tu Islam. Tak boleh jual pada orang kafir. Maka ni dipanggil tafriq, berkata syarat orang yang nak membeli sahaya mesti Islam. Kalau kafir, tak sah. Maka tidak sah orang kafir membeli sahaya yang Islam. Kalau sahaya tu sahaya Islam, tak sah jual pada orang kafir. Ataupun yang murtad. Atau yang murtad, ataupun sahaya yang murtad. Cuma ni ada khilaf. Qaul mu'tamad, mu'tamad kata tak sah walaupun hamba tu murtad. Ini qaul mu'tamad. Qada'ih kata sah. Qada'ih kata sah jual beli hamba yang murtad. Siapa yang kata sah ni? Antaranya ialah Iman Rafi'i dan Iman Nawawi. Dia ada khilaf. Khilaf tu pada apa? Pada hamba yang murtad. Kalau murtad itu, qaul mu'tamad kata walaupun murtad dah hamba ni, tak sah juga jual kepada orang kafir. Kenapa? Kerana walaupun dia murtad, tetap dia ada ikatan dengan Islam. Setiap masa Islam tekan dia supaya dia kembali balik kepada Islam, maka keterikatan itulah menyebabkan tak sah juga kita lepaskan dia kepada orang kafir. Tak boleh. Ataupun yang murtad ni, kafir yang murtad, hamba yang murtad, kerana dia ada dah ilah dia, kerana masih ada lagi kaitan ataupun ikatan hamba yang murtad itu dengan Islam. Baik, habis kecuali itu sekejap lagi. Baik, kita tengok dulu kenapa sebelum kecuali. Kecuali itu pengecualian ada juga yang boleh dijual. Ada juga yang boleh dijual. Kenapa tak boleh jual kepada orang kafir? Kenapa hamba ni tak boleh jual kepada orang kafir? Kalau dalam kitab Jawi lama dia panggil hamba ni panggil budak. Kalau kita tengok kitab Jawi lama, dia sebut budak suruhan. Tu mana hamba lah tu. Hamba dia sebut budak suruhan. Tapi kalau nama dia ialah hamba lah. Tak sah orang kafir, ilah dia. Sebab dia, kenapa tak boleh jual kepada orang kafir? Ini sebab dia. Sebab dia ni sama juga dengan hukum bekerja dengan orang kafir. Ni jadi isu. Kenapa kita tak boleh bekerja dengan orang kafir? Dan kena detailkan. Macam mana jenis pemimpin orang kafir ni tak boleh bekerja dengan dia. Kena tengok macam mana. Ni detail. Ilah dia sama. Ilah dia, tidak sah orang kafir ni beli hamba yang Islam ni kerana apa? Kerana haram ke atas orang kafir menguasai orang Islam. Tak boleh. Haram ke atas orang kafir dia menguasai, dia menguruskan orang Islam. Dia tak boleh nak
apa nama ni, nak suruh orang Islam, tak boleh. Sebab tu kenapa tak boleh bekerja dengan orang kafir. Inilah dia. Melainkan ni melainkan pengecualian. Baik. Jadi kita ulang sekali lagi, kenapa inilah tak boleh jual hamba kepada orang kafir? Kerana haram orang kafir menguasai orang Islam. Orang Islam ni walaupun fasik, dia lebih tinggi martabat dia daripada orang kafir yang bagus, yang jujur. Islam lebih tinggi, ya'lu wala yu'la alaih. Dia lebih tinggi. Tak boleh untuk dia mengerah, untuk dia menyuruh, untuk dia mudah-mudah nak suruh orang kafir, orang Islam, tak boleh. Melainkan dia menjadi ketua, tapi walaupun dia ketua, dia bukanlah ketua yang total. Bukanlah dia yang mempunyai kuasa mutlak. Bukan. Tetap ada lagi orang lain. Melainkan kecuali yang dibelinya itu bapaknya sendiri. Dia panggil sah jual beli, yang kita boleh jual kepada orang kafir ni, hamba ni, melainkan sah jual beli yang membawa kepada merdeka hamba tadi. Tu sah. Kecuali yang dibelinya itu bapaknya sendiri atau anaknya sendiri, yang kedua-duanya Muslim, iaitu sah beliannya. Kerana dengan sebab beli itu, kedua-duanya jadi merdeka. Dia kaedah dia, Islam tidak membenarkan untuk bapa dimiliki oleh anak dan anak memiliki bapa. Tak boleh. Ini formula dia, kena ingat. Contoh dia, usul tak boleh milik furu'. Ini bahasa dia. Usul tak boleh milik furu', furu' tak boleh milik usul. Ini kaedah dia. Apa makna usul? Bapa ke atas. Apa makna furu'? Anak ke bawah. Jadi kalaulah bapa itu hamba, yang Islam nak jual kepada orang kafir, tak sah. Melainkan orang kafir itu adalah anak dia, sah. Kenapa? Kerana jualan itu membawa kepada merdeka bapaknya. Itu sah. Ini dia panggil auto. Kalaulah biasanya tidak sah. Kita nak jual hamba kita. Hamba kita ni nak jual kepada pembeli ni kafir. Ada kaitan tak dua ni? Tidak ada kaitan nasab, keturunan. Tak sah. Melainkan sahnya ialah hamba kita ini anak, tapi nak jual kepada bapak dia ni. Bapak ni kafir lagi, tak masuk Islam lagi. Tapi anak dia dah Islam dah. Maka sah tak kita jual? Anak yang dah Islam, kita nak jual kepada bapaknya yang kafir. Asal tidak sah. Melainkan isu yang sahnya ialah apabila mereka berdua ini ada hubungan nasab, seorangnya anak, seorangnya bapa, sah jual beli. Contoh, kita jual beli hamba kita ni Islam, hubungan dengan penjual ni bapa dia. Dia kata, anak aku yang duduk dengan kau tu, aku nak beli. Boleh tak? Kita tengok bapa dia ni masih kafir. Asalnya tak sah jual beli. Tapi oleh kerana anak dia ini Islam dan dia tu kafir, asalnya tak sah, maka pengecualian yang dibenarkan oleh syarak, sah jual beli. Kenapa sah? Kerana kalau kita jual kepada dia, membawa kepada anak dia ini auto jadi merdeka. Walaupun dia kafir. Sah. Itu dia panggil apa? Dipanggil pengecualian yang dibenarkan jual beli yang membawa kepada merdeka. Bapa dia tak boleh milik anak dia. Tak dibenar kalau syarat milik anak. Apabila dia beli juga untuk milik merdeka. Apabila merdeka, walaupun dia dah bayar, maka dia tak boleh kuasai anak dia. Kenapa? Kerana anak dah merdeka, tak boleh kuasai. Jadi orang merdeka dah. Itu cara dia. Jadi Islam ni sebenarnya dia sangat menggalakkan untuk merdeka hamba. Lepas tu selalu kita sebut, orang yang paling title, paling tidak ada yang title ni hanya dapat kepada Abu Bakar sahaja.
orang yang paling banyak memerdekakan hamba ialah Abu Bakar. Dia dapat title, dia panggil apa? Rijal, apa nama? Apa nama dah? Raqabatin Aqabah apa? Tak ingat dah. Tak ingat. Rijal, lelaki yang banyak memerdekakan hamba. Itu terjemahan dia. Tak ingat dah bahasa Arab dia. Jadi title ini Nabi berikan kepada Abu Bakar yang tidak dapat kepada orang lain. Apa dia title dia? Iaitu orang yang banyak memerdekakan hamba. Abu Bakar ni dia duit banyak, dia jutawan, dia beli merdeka, dia beli merdeka. Jadi Islam sangat menganjurkan orang yang ada hamba merdekakan. Tak nak merdeka pun tak apa. Cuma merdeka tu dapat pahala besar. Betul Abu Bakar dia ambil tiket untuk dapat pahala melalui memerdekakan hamba. Dia banyak duit habis memerdekakan hamba. Hukum hamba ni terpakai sampai bila-bila. Sampai bila-bila? Apabila berlaku peperangan. Yes. Yang tawanan perang jadi hamba. Jadi hamba. Jadi hamba ni berlakunya salah satu cara ialah melalui tawanan perang. Salah satu cara hamba ni berlaku melalui tawanan perang. Sebab itu hamba ni sekarang dia tidak ada tetapi dia boleh ada pada bila-bila masa. Sebab tu hamba ni hukum dia ada kena belajar. Dalam tajuk insya-Allah kita akan belajar. Dia ada topik muamalah di belakang sekali tajuk hamba. Kita kena belajar sebab bukan saja untuk ilmu tidak pupus tetapi sekiranya in case berlaku hamba kita tahu nak handle. Kita tahu ni jenis hamba apa, cara nak handle dia. Sebab dia ada etika hamba ni. Ada perkara yang kena tak boleh suruh dia. Walaupun dia hamba kita. Dan tanggungjawab kita sebagai tuan kalau kita jangan seronok nak beli saja. Ada duit boleh beli hamba. Hamba beli lelaki untuk buat kerja, perempuan pun untuk tolong buat kerja di rumah kita. Ada kita hamba lelaki pun banyak orang, hamba perempuan pun banyak orang. Seronok dia beli hamba. Tapi tak belajar bab hamba tak boleh. Macam juga anak dengan isteri. Nak berkahwin kena belajar etika ataupun dia panggil hukun hakan munakahat. Sebab tanggungjawab anak dan tanggungjawab dengan isteri. Okey, tanggungjawab dengan hamba ni apa dia? Antaranya wajib menyediakan makan minum dia sama dengan isteri dan anak-anak. Wajib menyediakan nafkah dia. Nafkah dia termasuk sama dengan nafkah anak dan isteri. Dan satu lagi yang kena ingat, hamba ini kita wajib boleh suruh dia, cuma haram apabila pekerjaan di luar kemampuan dia. Tak boleh, haram. Ini dipanggil etika tuan ataupun majikan dengan hamba. Kalau dia sakit, wajib uruskan dia. Jangan biarkan dia sakit. Tak boleh. Sakit, sama dengan anak kita sakit, sama dengan isteri kita sakit. Ketika dia sakit, tak boleh kita suruhkan. Tak boleh suruh buat kerja lagi. Haram suruh buat kerja ketika dia sakit. Dan kalau kerja yang di luar kemampuan dia, haram kita suruh. Walaupun dia sihat. Itu antara benda yang kita kena tahu. Dan zakat itu samalah. Zakat itu termasuk kita. Termasuk tuan yang keluarkan zakat. Dan hamba ni dia ada satu lagi yang jarang kita dengar. Kalau isteri dia ada iddah. Isteri ada iddah. Hamba ini pula dia juga ada iddah dia. Cuma dia tak panggil iddah. Hamba ni dia panggil apa? Lupa dah bang lah. Ilmu ni lupa lah. Lama kita tak guna dia. Lepas tu kena mengajar, baru dia ingat. Kalau isteri dia panggil iddah. Hamba ni dia panggil, bukan kuruk. Kuruk tu sama je. Tak ingat lah. Banyak hari ni tak ingat. Makan ketupat banyak lah. Lupa. Biar. Nanti dia ingat kita sebut. Jadi dia kena ada iddah dia. Cuma dia tak panggil iddah. Okey. Iddah dia ni macam mana? Contoh. Kalau kita beli hamba itu daripada tangan orang lain. Dia dah guna hamba ni. Hamba ni kalau dia tak jadi isteri siapa, maka dia boleh guna, boleh jima. Itu dia sama dengan isteri. Satu, cuma dia beza akad. Akad kahwin dengan akad jual beli. Kalau kita beli daripada seseorang hamba, maka sah saja akad jual beli, sah kita milik dia. Aurah apa sama dengan isteri. Tak wajib tutup semua badan. Aurah kita dengan hamba perempuan.
Tapi ingat, dia tak boleh guna terus. Maksudnya tak boleh guna terus ni, kalau nak jima dia tak boleh. Dia kena ada iddah. Tu. Selepas jual beli tu. Macam juga kita dengan isteri. Isteri tolak, tak boleh orang lain nak kahwin terus. Dia kena ada iddah. Begitu juga orang lain, kita beli hamba tu daripada tangan orang lain, tak boleh kita nak jima terus. Cuma dia kurang iddah dia. Kalau isteri ada 3 kali suci, maka hamba hanya 2 kali. 2 kali suci saja. Barulah kita boleh guna dia selepas jual beli. Baik. Maka tidak sah orang kafir membeli saya. Baik, saya kenapa? Kerana masih ada lagi kaitannya dengan Islam. Kecuali, kecuali yang dibelinya itu bapaknya sendiri atau anaknya sendiri yang kedua-duanya Muslim. Anaknya Muslim, bapaknya Muslim, dijual kepada orang lain yang auto. Dijual kepada orang lain yang auto. Apa makna orang lain itu? Kalau anak dijual kepada bapak yang masih kafir, sah kerana auto merdeka. Kalaulah bapak kita ni, hamba kita ni bapak kepada anak. Yang nak beli ni anak. Dia cari-cari ayah dia, mana ayah dia? Sebab dia ada duit, dia nak beli ayah dia. Supaya ayah dia tak berada di bawah kekuasaan orang lain. Maka tiba-tiba ayah dia duduk dengan kita. Apabila dia minta nak kita beli, asalnya tak sah kita jual kerana dia tak kafir lagi. Anak ni yang nak beli ayah dengan kita ni belum Islam lagi. Kafir, asalnya tidak sah. Tetapi sah jual beli dalam isu ni pengecualian syarat benarkan. Kenapa? Kerana kalau kita jual ayah dia, auto ayah dia merdeka. Jadi jualan itu sah, dapat duit, kita boleh pegang duit itu kerana sah bayaran itu, dan ayah dia itu jadi merdeka. Itu dibenarkan oleh syarak. Iaitu sah beliannya. Kenapa sah? Kerana dengan sebab beli itu kedua-duanya jadi merdeka. Kedua-duanya, dua siapa tu? Kedua-duanya ibu dan anak. Kedua-duanya bapa dan anak. Kalau bapa dia dan anak dia tu kita jual salin antara satu sama lain tu, membawa kepada merdeka. Habis last sekali sebelum kita break. Last kali ini mudah saja, iaitu jual senjata. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kalau jual Quran, mesti pembeli dia Islam. Kalau jual hamba, juga mesti pembeli dia Islam. Dan kalau jual senjata, syarat dia lebih ringan sedikit. Mesti orang yang beli senjata itu bukan kafir harbi. Tak syarat Islam. Kafir boleh, tapi kafir yang bukan harbi. Kalau harbi, tak sah. Ini kita kena tahu apa beza harbi dengan zimmi. Kita hari ini mudah saja. Duduk Malaysia semua zimmi. Mudah. Tak faham. Fiqh lama dah tinggal, tak mengaji. Lepas tu duduk mengaji apa? Mengaji benda lain. Dia ikut andaian dia saja. Pernah tak khatam kitab fiqh muamalah? Duduk khatam ibadat saja. Lepas tu duk ambil hukum, buat hukum pandai-pandai, buat hukum sendiri. Kalau kita tanya dia yang boleh hukumkan Malaysia ni semua, kafir Malaysia ni, kafir zimmi, mana hujah nas nak ambil di mana? Dia kata dia tak melawan. Dia boleh dia menerima semua hukum. Ya, betul, itu pada bahasa. Pada syarak tak lagi. Kerana pada syarak ini dia agak ketat. Memanglah pada bahasa betul. Apabila dia tak lawan, dia akur kepada perlembagaan kita, okey, boleh. Tapi ada orang tak setuju dengan perlembagaan? Ada. Maka dia bukan harbi. Dia bukan zimmi. Dia harbi. Dia tak akur kepada undang-undang. Bahkan dia nak orang panggil apa? Dia nak tukarkan perlembagaan ikut selera dia. Dia tak anggap dia ni menumpan. Dia nak negara dia ini kongsi bersama. Mana boleh? Islam memberikan milik negara ini kepada tuan dia. Ada tuan. Setiap negara ada tuan. Maka penumpan ini, orang yang menumpan ini sebagai tetamu. Menjadilah tetamu sampai bila-bila. Tak boleh nak menjadi tuan rumah. Tak boleh. Allah Ta'ala bagi nikmat. Setiap benua ini ada orang. Benua Asia untuk orang Asia. Benua Cina untuk orang Cina. Benua India untuk orang India. Benua Asia Tenggara untuk orang Melayu. Maka dia ada tuan dia. Tiba-tiba
Perlembagaan itu cuba diubah untuk pastikan bahawa negara ini milik bersama. Maka dia bukan harbi. Tak bolehlah cerita lebih-lebih. Baju buat live. Kalau tak buat live tu, kita terang detail lagi. Sebab orang tak faham. Kan? Pada bahasa boleh. Apabila dia tak lawan, dia akur kepada perlembagaan, itu pada bahasa dia kafir yang zimmi. Kafir yang tunduk dan patuh kepada peraturan Islam. Tetapi pada syarak, tak. Kenapa? Kerana mengikut mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i, untuk menjadi kafir itu zimmi ataupun harbi. Zimmi ini, dia akur, dia patuh dan dia terima dasar Islam tanpa membangkang. Apa tanda dia? Mesti ada tanda. Tanda dia mesti dia akad. Ini dalam syarak. Mesti dia akad bayar kepada kerajaan Islam per kepala setiap tahun. Dia tak panggil cukai. Dia tak panggil cukai. Cuma kita je panggil cukai. Dia panggil akad, apa nama ini, kena bayar rubuk dinar, 1/4 dinar, setiap kepala dia. Bagilah kalau 1 dinar, ambil 1/4, kena bayar kepada kerajaan dan kena ada akad. Itu sebagai tanda, akad itulah sebagai tanda rasmi bahawa dia setuju, aku patuh kepada dasar-dasar kerajaan dan dia tak akan membangkang. Kalaulah tidak ada tanda, tidak ada akad dengan kerajaan Islam, maka tak rasmi menjadi kafir zimmi. Jadi negara sekarang ini tidak ada sistem akad dah. Maka secara mazhab Syafi'i tak boleh. Jadi pada bahasa je. Pada bahasa kita pun kena guna je lah pada bahasa. Pada syarat dia kena ada akad. Jadi kalau dia sanggup bayar per kepala, maka dia kena dia diiktiraf oleh kerajaan sebagai kafir zimmi. Maka kafir zimmi ni yang disebut oleh Nabi, sesiapa yang menyakiti orang kafir seolah-olah dia menyakiti aku. Ini kafir yang dilindungi oleh Nabi. Dia berada di Madinah, dia support, dia sokong dasar-dasar kerajaan Islam yang dibuat oleh Nabi. Ni orang panggil orang kafir yang bersama-sama dengan Nabi, mempertahankan kerajaan Madinah. Bukan orang kafir yang tak setuju dengan piagam Madinah. Bukan orang kafir yang membangkang perlembagaan Madinah, tidak. Perlembagaan Madinah, piagam Madinah yang digubal oleh Nabi, semua dia setuju. Cuma satu je, dia tak nak ucap kalimah syahadah tu je. Dia ra'i, semua dia setuju. Islam dia cantik, semua dia cantik. Tapi dia tunggu masa untuk dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tu dia panggil kafir zimmi. Maka apabila dia rasminya dia, kalau ikut kerajaan sebenar tidak adalah pada hari ini, maka dia mesti dibezakan dengan orang Islam. Dia tidak boleh menikmati keistimewaan yang dimiliki oleh orang Islam. Kalau nak juga kena masuk Islam, barulah dia dapat keistimewaan. Sebab itu kenapa teknik ini, strategi ini digunakan oleh Nabi sehingga ramai orang kafir Madinah berduyun-duyun masuk Islam. Asal dia tengok kecantikan Islam, apabila dia duduk lama sebagai zimmi dan dia tak mendapat keistimewaan sebagaimana orang Islam, terpaksa dia kena permulaannya dimasuk Islam. Antaranya, dia mesti ada tanda zimmi. Sebab sama je kafir, sama-sama bangsa Arab. Kalau kita ni Melayu, sama Melayu tapi kafir Islam, maka dia kena ada beza. Melayu ni Islam, Melayu ni kafir. Kita hari ni mudah, Melayu jangan kafir, alhamdulillah. Kalau orang Arab, sama je, Kristian Arab cakap Arab. Kita kadang-kadang jenis buta Arab. Bunyi Arab sahaja, amin. Walah dia orang kafir, cakap Arab dengan kita. Kristian dia, cakap Arab dengan kita. Kita duk ingat dia Islam, amin tu. Amin apa dia bercakap Arab? Kerana dia Kristian. Orang Arab Kristian. Cakap oleh kerana dia Arab, cakap Arab lah. Takkan nak cakap mana lain, takkan nak cakap Inggeris. Dia bukan orang Inggeris. Kita punya Arab saja Islam. Tidak. Kita ni alhamdulillah duk rumpun Melayu majoriti. Orang kita ni Melayu. Cantik, apa orang panggil? Cantik kita punya pemimpin kita, orang tua-tua kita. Dia jaga cantik sehingga tak ramai
ataupun tengok majoriti orang Melayu Islam. Hampir majoriti orang Melayu Islam. Nak cari orang Melayu murtad ni payah. Hari ni saja dah mula ada, nak kena jaga. Kan? Dulu ni cantik. Tu cantik orang panggil jasa orang kita dulu. Jadi dia kena tanda. Tanda apa? Tanda orang Islam dan orang yang kena pakai tanda ni bukan orang Islam. Yang kena pakai tanda adalah orang kafir zimmi. Tanda ni kata ulama, pakaian dia kena tanda. Di baju dia kena tanda bahawa dia ini kafir zimmi. Ini dari sudut uniform, pakaian dia kena ada tanda. Yang kedua, kerajaan kena menetapkan akta dia, kena tubuh gubal undang-undang. Apa dia undang-undang? Antaranya pertama uniform, yang keduanya ialah jalan raya, yang ketiganya ialah rumah, yang keempat adalah kenderaan, yang kelimanya adalah kebajikan sosial. Tak sama peruntukan dengan orang lain. Tak boleh. Orang kafir tak sama benda keistimewaan dapat dengan orang Melayu, dengan orang Islam. Tak sama. Nak sama taraf kena masuk Islam. Itu cara orang kafir permulaan. Dia tengok Islam ni bagus, tengok Islam ni wow, orang kaya, nak hebat kena jadi Islam. Kenapa? Kerana kenderaan tak boleh milik kenderaan lebih besar daripada orang Islam. Ini asal dia. Di Madinah dulu, orang yang hebat, unta-unta mahal, unta-unta hebat hanya dimiliki oleh sahabat Nabi. Orang kafir tak boleh. Tak dibenarkan untuk orang kafir zimmi memiliki unta lebih mahal. Unta yang hebat dimiliki oleh orang Islam saja. Merch ni orang kafir tak boleh pakai lah kalau hari ni. Ini pok-pok dia lebih hebat pada kita. Kita kapcai saja. Kita ni kan saja. Nak tukar mah orang kata apa? Apa ustaz naik merch ni? Ni dunia semua pula dah. Dia suruh kita pakai kancil saja. Ini jenis tak mengaji juga. Jenis tak hidup zaman Nabi. Kalau hidup pok-pok ni kalau hidup zaman Nabi teruk dia, terkejut dia. Kenapa? Kerana orang kafir low profile. Tak boleh. Bukan dia saja low profile. Memang dia kena. Dia tak boleh pakai kenderaan lebih besar. Unta lebih besar daripada unta Islam tak boleh. Jalan kerajaan kena buat dua. Ada jalan laluan orang kafir dan ada jalan laluan orang Islam. Orang Islam oleh kerana Islam dia, nilai dia dalam dada dia itu menyebabkan kenikmatan dunia kena bagi kepada dia. Anda tengok. Orang kafir laluan biasa. Orang Islam laluan yang hebat. Kita sama taraf semua. Nak pergi kapung orang Islam lagi teruk, tak ada tar pun. Kapung Cina teruk hebat lagi. Kapung Siam lagi hebat lagi. Betah penuh kapung Siam. Kapung Melayu tu dia. Pergi jatuh longkang kita. Tak boleh bawa kapcai boleh. Nak bawa kereta rendah tak boleh. Tak boleh bawa Lamborghini. Tak boleh bawa Ferrari masuk kampung. Teruk sangat jalan. Apa lagi? Rumah. Kenderaan, jalan, rumah. Tak uniform. Rumah dia kena ada akta. Tak boleh untuk membina rumah lebih besar daripada rumah Islam. Tak boleh. Bukan saja tak boleh rumah lebih besar daripada masjid. Tak boleh. Bukan. Tak boleh nak lebih besar daripada rumah orang Islam. Hari ni hak besar-besar tu, pok-pok dia lah. Hak kecil-kecil tu kita. Kau lama kau kecil. Lah tak ada rumah. Tuan merempak di bumi sendiri. Nampak tak? Teruknya kita. Tak mengaji muamalah. Tok Guru saya kata apa? Tok Guru saya kata, orang kafir ni dia datang menjajah kita. Permulaan yang dia buat ialah ilmu muamalah. Carilah kenapa tidak ada silibus muamalah di peringkat-peringkat universiti. Dia hanya ada, walaupun fakulti tu fakulti syariah, cuba tengok silibus dia. Jarang. Hari ni kalau ada fakulti muamalah baru ada, tapi sebenarnya tidak diajar secara total ilmu muamalah. Tidak diajar bagaimana silibus muamalah yang sepenuhnya. Antara silibus yang diajar kita akan belajar ke datang dalam kitab kita ini, iaitu Ihya'ul Mawad, menerokai tanah. Bumi milik orang Islam. Tidak dibenarkan untuk memberi milik bumi ini kepada orang kafir. Tidak dibenarkan untuk menjual kepada orang kafir. Tanah air kita mesti kita jaga. Kenapa kita nak orang Islam kena pertahankan? Kerana salah satu cara untuk pertahankan bumi Islam, mesti pertahankan bumi tak dibenarkan untuk jual kepada orang lain daripada Islam. Bukan bangsa Islam. Tu. Batu orang kita tak boleh jadi kaya. Ilmu muamalat dia dah buang dah. Kaya tu bagi kat pok-pok dia je. Kita ni duduk meratik di pondok-pondok je.
Geng pondok banyak, meratik di pondok aja. Nak beli, semua beli dengan kafir. Beli makanan kafir sediakan. Tak apa. Kami semua ekonomi kami pegang. Geng-geng agama ni kira mengaji saja. Nak mati tak apa, kami bagi. Kami jual batu nisan. Kami jual apa nama ni, kain kapal. Kain kapal apa kami. Nasib baik kami tak boleh turun dari kubur. Sikit lagi perkhidmatan mandi pun orang kafir juga. Usul mayat pun orang kafir juga. Gali pun orang kafir juga. Tak turun dalam kubur pun orang kafir juga. Talqin pun orang kafir juga. Bawa Wahabi marah. Wahabi habitat. Talqin pun panggil Cina bagi talqin. Panggil Siam bagi talqin. Siang kat kampung saya, kawan saya dulu di Atas Panjang. Sekolah menengah. Di sekolah menengah kan Melayu kan. Dia boleh baca Yasin. Orang tanya siang, Apek. Geng-geng kawan saya panggil Apek dia. Dia nama Lam lah. Lam Yun Sum. Panggil Lam lah. Abang Lan. Tina perempuan ni panggil Abang Lan. Muka macam Melayu. Dia Cina kampung kan, muka macam Melayu. Sebab dia tak ada putih dah. Putih hilang, dia bakar. Terbakar. Jadi macam Melayu. Tanya dia, Lan, mu ni boleh baca Yasin pasal apa boleh baca Yasin? Boleh cakap ni bertukar. Cakap pasal ni. Pasal Kelantan. Dia kata aku boleh baca Yasin ni, aku bersaing dengan kawan-kawan. Dia duduk di kampung. Dia kata, malam Jumaat, baca Yasin. Malam Jumaat dia kata, dah rumah kita sebelah ni, rumah Cina, sebelah tu rumah Melayu. Kampung sebelah tu kampung Melayu. Berkawan pula dengan budak Melayu. Budak Melayu malam Jumaat, dia hajak kita masuk naik surau, naik balasah, dia kata baca Yasin. Aku pun duduk, dia kata dengar baca Yasin. Siapa dia boleh? Ni, kalau panggil dia orang sakit, boleh baca Yasin dia. Dia tak masuk Islam. Panggil, bila mengucap, tunggu dulu, dia kata. Tunggu apa? Mengucap lah. Tunggu dulu, aku kena mengaji lagi. Mu mengaji lama dah, Yasin pun boleh dah. Tunggu. Dia nak main tunggu-tunggu. Saya selalu melawak. Lah, mu mengucap lah, mapuh mu tu. Rugi mu, mapuh. Tunggu dulu. Tak siapa seru lagi. Dia pandai. Dia hebat pada kita lagi. Dia kata tak siapa seru lagi nak mengucap. Dia tahu dah Yasin, dia ingat. Bagi salam ni kalau dia nak perkena kita, tapi dia tahu hukum, dia tak akan perkena. Kalau dia nak perkena kan, salam dia bagus. Salam dia orang akan jawab cantik. Sebab apa? Sebab muka dia muka Melayu dan salam dia cantik. Dia bagusnya apabila orang bagi salam kat dia, cakap, maaf abang, saya ni Tia, dia kata. Dia panggil tahu lah dia Siam. Dan saya Cina, dia kata. Cuma beza Kelantan ni, kalau Siam dengan Cina, Siam lagi kemelayuan. Lagi payah nak beza. Cakap dia pun macam Melayu, muka dia macam Melayu. Siam. Biasanya dia akan cakap, maaf abang, saya Siam. Dia tak jawab lah. Dah muka Melayu kan. Habis. Baik, apa dia? Syarat dia, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Syarat dia mudah saja, senjata tidak boleh diberi kepada orang kafir harbi saja. Zimmi boleh. Sebab tu ilmu ni dibuat. Kenapa boleh dibuat? Sebab dia, kalau ilmu ni ada lagi, payah orang yang kafir untuk menjajah. Sebab dia tahu ni akta yang perlu kita buat. Memang tak akan boleh buat. Baik. Disyaratkan juga pada orang yang hendak membeli senjata ataupun alat perang. Apa syarat dia? Bahawa ia bukan daripada kafir harbi sekalipun ada perjanjian keamanan. Keamanan dipanggil kafir yang musta'man. Kafir banyak jenis. Ada kafir yang mu'ahad, ada kafir yang musta'man. Kafir musta'man ni kafir yang nak masuk negara kita, dia harbi. Tapi dia nak masuk negara kita ni, dia ni masuk melancong dan ada recommend daripada mana-mana orang Islam. Ini asal lah. Hari ni visa lah. Ni apabila negara mana-mana bagi visa kat dia, dia boleh melancong negara kita. Maka pelancong ini dipanggil kafir yang musta'man. Yang kafir yang bukan, walaupun dia harbi, tapi dia boleh masuk negara kita, dia bukan nak menceroboh. Jadi tak boleh juga jual kepada dia. Boleh juga jual kepada kafir ni, walaupun dia itu kafir mu'ahad, kafir ada perjanjian. Silap. Syarat nak jual ni, alat perang ni, bahawa ia bukan kafir harbi. Tak boleh jual kepada kafir harbi.
Walaupun kafir harbi itu kafir yang ada perjanjian dengan kita, ataupun kafir yang melancong dengan kita yang aman, dia tak menceroboh kita, dia bukan nak lawan kita, tidak, dia just melancong saja, tak boleh jual juga pada dia. Kenapa? Kerana dia harbi. Dan bukan kafir zimmi yang di luar negeri. Dia hanya boleh dijual kafir zimmi dalam negara saja. Kafir zimmi negara lain tak boleh. Contoh, kafir zimmi Malaysia boleh beli senjata yang dijual oleh kerajaan Malaysia, ataupun kita nak jual. Kita pesena nak jual pistol kepada kafir, tapi kafir itu kafir zimmi yang ada negara kita, sah. Tapi kalau kafir zimmi di luar negara lain tak boleh. Kafir zimmi di Thailand tak boleh kita nak jual. Kafir zimmi Brunei tak boleh. Contohlah. Maka tidak sah dijual senjata kepada mereka itu, kepada harbi dan juga kepada zimmi di luar negara. Sah dijual senjata kepada kafir zimmi yang di dalam negeri, dalam negara kita, selama tiada diketahui yang ia kafir zimmi ini menjadi perkakas, ini menjadi tali baru kepada kafir harbi. Tapi kalau kita tahu zimmi dan negara kita dia menjadi tali baru kepada kafir lain, maka tak boleh. Ada, kita dah tahu dah ini tali baru, ejen kepada Cina, kafir lain, tak boleh jual. Demikian juga sah dijual senjata kepada penderhaka dan perampok, tetapi haram dijual kepada mereka. Sah tapi haram. Perampok boleh jual senjata kepada perampok, cuma haram kerja merompok. Tapi kita yakinlah dia merompok. Kalau kita tak yakin, tak boleh sah jual beli. Jika disangka ia mereka itu buat merompok dengan senjata itu. Kalau yakin dan kalau zon, sangka tu zon. Haram jual beli kepada perampok, tapi sah. Haram itu sekiranya kita yakin ataupun kita zon bahawa dia beli senjata kita ni untuk menggunakan untuk rompok orang lain. Walaupun dia Islam, sah tapi haram. Wallahu a'lam. InsyaAllah lepas solat Jumaat ni kita akan sambung tajuk baru, syarat pada barang yang diangkat. Tak sekejap aja. Kita baca banyak, tak habis. Sekejap je habis. Ni nak habis tajuk jual beli. Ada satu lagi, iaitu 5 syarat barang yang diangkat jual beli. Ada 5 syarat saja lagi. Hari ni dah selesai 5. Dan bulan lepas kita selesai 6 capur 5. Dah hampir 11. Ada lagi 5. Dia 16 syarat terma dan syarat dalam jual beli. Barulah sah kita implement akad jual beli dalam mazhab kita. Jadi ada 5 lagi, insyaAllah kita akan sambung selepas Jumaat nanti. Tapi dia yang kelima ni panjang lah. Mungkin dalam 2 ke 3 kuliah. Yang kelima ni, yang syarat barang ni dia agak panjang. Mungkin dia ada 2 kuliah kita akan settlekan. Barulah kita masuk tajuk riba. Riba tu 2 kuliah ataupun 3 kuliah. Riba mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jarang orang belajar riba mazhab Syafi'i. Walaupun di masjid-masjid sekarang ini jarang orang belajar tajuk riba secara khusus. InsyaAllah kita belajar secara intensif, secara khusus tajuk riba dalam mazhab Imam Syafi'i sebagai alternatif ataupun kita panggil pilihan untuk kita berinteraksi dengan pihak-pihak bank dan sebagainya. Jadi orang hari ini kadang-kadang dia kata riba. Dia hanya tahu riba aja. Tapi dia tak tahu mazhab mana. Kalau dia tahu pun dia tak tahu mazhab mana. Yang banyaknya tak tahulah. Hanya dia tahu lebih. Pantas lebih riba. Jadi insyaAllah kita akan belajar mazhab kita. Dan kita tahu mazhab orang lain. Dan kita boleh interaksi. Tak wajib ikut mazhab orang lain. Contoh, beli belian rumah dan belian kereta. Tidak menggunakan band yang patuh syariah. Contohlah, kita tak guna band yang patuh syariah. Boleh, harus, tapi kita taklid mazhab kita, kita ikut mazhab kita, tak taklid mazhab orang lain. Sebab mazhab kita dia bukan auto jadi riba, tak jadi riba. Itu cara-cara untuk nak selamatkan. Ada orang cakap, dia kata, ustaz, dulu saya tak belajar riba. Apabila saya belajar, maknanya rumah saya yang saya beli dulu-dulu tu riba lah. Kereta yang saya beli tu riba lah. Dia tak jadi riba auto mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi haram tetap haram lah. Cuma haram bukan riba. Orang yang ambil cas lebih penalti kepada kita tetap haram. Kita bayar makruh.
Contohnya 25 bulan kena bayar duit bank. Kita bayar 30, dia dah cas dah. Maka cas dia itu cas kerana lambat bayar, dan mazhab Syafi'i tak jadi riba. Dan mazhab lain ada riba jahiliah. Dalam mazhab Maliki ada riba jahiliah. Dalam mazhab Maliki, mazhab Maliki dia ada riba jahiliah. Tapi mazhab kita tak ada riba jahiliah. Dia ada 4 jenis riba. Cuma haram dia cas. Kita bayar makruh yang lebih tu. Penalti dia tu lebih, makruh kita bayar. Tak ada pahala pun kita bayar. Tapi kena bayar juga, dia tekak. Maka dia tu, orang yang mengambil itu adalah haram. Tapi bukan riba. Haram mengambil duit secara yang tidak sebenar. Mazhab kita tak riba. Tapi mazhab lain riba lah. Kita tak wajib taklid mazhab lain. Kerana kita mazhab Syafi'i. Kenapa pula nak wajibkan tekan mazhab lain? Yang dia untuk kata riba-riba itu mazhab Hanafi. Yang dia untuk kata riba mazhab Maliki. Dua mazhab ini mudah untuk jadi riba. Sebab dia ada riba jahiliah. Riba yang lambat bayar, terus jadi bayar lebih, lambat terus naik lebih. Itu dipanggil riba jahiliah. Masih Syafi'i tak? Tak akan datang lah. Jangan tanya lagi. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lepas pukul berapa biasa kita sambung? 2.30. Okey, 2.30. Wallahu a'lam.